Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Alhamdulillah hari ini Temeloh diberi peluang untuk membahaskan titah diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya mewakili warga Temeloh mengucapkan tahniah atas pelantikan Tuanku Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Pertama saya nak menyentuh tentang kontrak sosial. Temeloh ingin merujuk kepada ucapan titah diraja perkara ke-13, Perlembagaan Persekutuan yang mesti dihormati oleh semua warga negara. Di dalamnya terkandung kontrak sosial iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama rasmi, persekutuan, Sultan sebagai ketua negara, keistimewaan kepada Bumi Putera dan Tanah Reserve Melayu. Kontrak sosial ini perlu diterima oleh semua bangsa dan tidak perlu dipertikaikan dan tidak diketepikan untuk memastikan rakyat hidup harmoni dan perpaduan terus teguh dan kukuh. Tuan Yang di-Pertua, jangan ada yang cuba mempertikaikan dan menolak kontrak sosial sehingga berani menyuarakan isu-isu sensitif seperti Perdana Menteri boleh terdiri daripada bukan Melayu. Temeloh terkejut apabila Menteri Pelancongan menegaskan bakut teh sup tulang babi sebagai makanan warisan negara ini. Perkara ini sangat menyentuh sensitiviti umat Islam kerana Islam sebagai agama persekutuan tidak sewajarnya bakut teh dijadikan makanan warisan negara. Banyak jenis makanan yang lain yang boleh diterima oleh semua bangsa. Apakah alasan Menteri Pelancongan? Seterusnya saya nak menyentuh isu ekonomi. Kerajaan hendaklah sentiasa merasai denyut nadi rakyat dan membela nasib mereka. Bebanan kos sara hidup yang semakin menekan, kuasa beli yang menurun, cukai berbagai, subsidi-subsidi dihapuskan antara permasalahan yang menjadi denyut nadi rakyat. Seringkali apabila persoalan ekonomi yang lembab dibangkitkan dan merosotnya pendapatan boleh guna rakyat, merundumnya nilai mata wang hampir mencapai RM4.80 berbanding US dollar. Maka pihak kerajaan akan menormalisasikan dengan mengemukakan berbagai angka, indeks dan data. Umpamanya, jawapan yang diberikan oleh kerajaan, inflasi hanyalah 2.5%, ekonomi berkembang 3.7%, kadar pengangguran 3.3% dan sebagainya. Semuanya itu tidak menggambarkan denyut nadi masyarakat dan rakyat yang sebenar. Hakikatnya, data itu digunakan untuk berlindung di sebalik kegagalan menangani ekonomi negara dan beban hidup rakyat. Temeloh bertanya, adakah Menteri Ekonomi tetap menyokong terus kejatuhan nilai ringgit? Seterusnya, apakah ertinya dengan reserve antarabangsa yang dikatakan bertambah baik sedangkan rakyat menanggung beban kenaikan harga minyak, beras, ayam dan sebagainya? Apalah ertinya ekspor negara yang dikatakan meningkat sekiranya rakyat dibebankan dengan cukai, SST serta kenaikan tarif elektrik dan air? Apalah ertinya ekonomi negara yang dikatakan surplus jika denyut nadi sebenar rakyat masih ramai yang dalam kesusahan dan menderita hingga sampai ke tahap membunuh diri dan pengangguran di kalangan graduan berleluasa? Di manakah janji kerajaan Madani untuk menoktahkan kemiskinan tegar hujung Disember 2023? Berapa jumlah miskin tegar yang sudah dinaikkan pendapatannya dan bebas daripada kemiskinan tegar? Seterusnya, merujuk kepada pemerintahan. Pemimpin sebagai khalifah di muka bumi tidak sekadar memastikan kedaulatan tanah air tidak diganggu, tidak hanya memastikan kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat, malah yang lebih penting, negara dan masyarakat mesti diuruskan dengan syariat, peraturan dan cara yang ditentukan oleh pencipta bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara matlamat utama manusia diciptakan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Perdana Menteri, tokoh politik Islam yang menguruskan negara dengan berpandukan kepada Al-Quran yang menjadi panduan. Madinah negara Islam yang bernaung di bawahnya masyarakat majmuk, Islam dan bukan Islam. Semua diberi hak dan keadilan, tiada yang dizalimi. Islam membawa kesejahteraan untuk semua. Islam bukan pelampau, bukan ekstremis dan berbagai tuduhan, tetapi Islam memberi kesejahteraan hidup, dunia dan akhirat serta jalan penyelesaian semua masalah. Iktikad sebagai seorang Islam yang sejahtera sepatutnya meyakini bahawa semua perkara, peraturan, undang-undang, kuasa dan arahan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis adalah terbatal dan tidak sah. Undang-undang syariat dan perkara yang bersumberkan darinya sepatutnya diberikan kuasa imuniti atau kekebalan dan tidak boleh dicabar. Islam sebagai agama persekutuan mestilah diiktiraf dalam konteks yang betul. Islam sebagai ad-din atau cara hidup meliputi seluruh kehidupan termasuk dalam aspek berpolitik dan beragama. Mengambil hanya sebahagian dari Islam sebagai agama amalan ritual seperti solat, puasa, zakat dan haji adalah satu penyelewengan. Berilah ruang dan kebebasan kepada umat di negara berdemokrasi yang merdeka ini untuk beramal dan melaksanakan segala hukum hakam dan syariat seperti yang diarahkan dalam Al-Quran dan hadis. Merujuk kepada perpaduan. Titah Seri Paduka Baginda dalam perkara ke-12 agar semua pihak bersatu hati, berganding bahu dan bekerjasama untuk membangun negara demi kepentingan rakyat. Malangnya, bagaimana titah ini tidak dilaksana jika pentadbiran kerajaan yang dikatakan madani ini bersifat tidak adil dan zalim. Pihak pembangkang dianggap musuh tanpa diberi hak mereka seperti peruntukan bagi membantu dan mengurus rakyat. Pembangkang tidak dibenarkan masuk ke sekolah, jabatan kerajaan dan institusi tertentu meskipun untuk menyampaikan sumbangan dan memberi kebajikan. Hak dan peruntukan negeri-negeri pembangkang juga dinafikan. Sementara pihak yang sehaluan dengan kerajaan diberi layanan sepenuhnya. Pihak pembangkang dituduh dengan berbagai kes, sebahagiannya tiada bukti dan alasan yang akhirnya menyebabkan kes itu ditolak oleh mahkamah. Sementara sesiapa yang menyokong kerajaan akan dibatalkan segala kes dan kesalahan. Yang seterusnya, asas perpaduan telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjaya menyatukan golongan Aus dan juga Khazraj yang telah berperang selama 150 tahun. Beliau juga telah berjaya mengharmonikan kaum Yahudi dan juga penganut Nasrani. Oleh itu, berilah ruang dan keyakinan kepada Islam dan ajarannya sebagai asas dan teras kepada perpaduan. 34 tahun pemerintahan PAS Kelantan telah membuktikan perpaduan yang baik antara kaum. Semua kaum diberikan keadilan dan tidak dizalimi. Isu Kampung Baru Cina yang disuarakan oleh menteri dan ingin dijadikan tapak warisan dunia UNESCO juga menimbulkan keresahan di kalangan bangsa Melayu. Oleh itu, sepatutnya isu-isu sensitif tidak dibangkitkan semata-mata untuk kepentingan sesuatu kaum. Dalam konteks keadilan yang saya juga ingin bertanya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia atau kementerian yang lain, adakah sekolah Cina swasta UEC disalurkan geran atau bantuan oleh kerajaan? Berapakah jumlahnya dan berapakah pula bantuan dan geran yang diberikan kepada sekolah agama swasta? Titah tuanku juga menyeru kerajaan agar menangani kos hidup import yang semakin tinggi dengan meningkatkan usaha dan galakan pengeluaran barangan dalam negara, terutamanya bekalan makanan harian. Persoalan kepada Menteri Keterjaminan Makanan, mengapakah kerajaan tidak serius untuk membangunkan sektor pertanian yang menghasilkan makanan bagi memenuhi keperluan rakyat negara dalam situasi harga barang makanan import semakin mahal? Mengapakah penggunaan teknologi pertanian begitu terbatas dan terhad juga ketinggalan seperti negara Thailand yang terkehadapan dalam membangunkan sektor pertanian?
Negara kita dikurniakan tanah subur yang luas dan iklim khatulistiwa yang sangat sesuai untuk produk pertanian. Adakah usaha R&D dijalankan dan penemuan-penemuan baru dapat diaplikasikan? Masalah bekalan beras belum selesai. Bilakah menteri dapat memberi jaminan bekalan beras tempatan dengan harga yang tidak meningkat? Pada 21 Mei 2022, laporan Sinar Harian, satu jatuhan kuasa perlu ditubuhkan oleh kerajaan bagi melihat isu lebih 103,000 hektar tanah terbiar seluruh negara. Temeluk ingin mengetahui status perkembangan isu ini. Adakah tujuan untuk meningkatkan pengeluaran makanan dan mengurangkan import tercapai? Berkaitan bahan mentah seperti getah, import getah mestilah dikurangkan. Menurut media arus perdana, sebanyak 1 juta tan metrik getah yang diimport setiap tahun tidak dikenakan cukai import. Getah import ini menjadi pesaing kepada getah tempatan. Ia juga antara punca utama kenapa getah tempatan tidak meningkat dan harganya tidak stabil. Tumpuan untuk memajukan 60% lagi ladang getah yang tidak bertoreh perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Seluruh negara terdapat beribu hektar ladang getah yang tidak bertoreh. Ini termasuk beribu hektar ditanam oleh badan separa kerajaan seperti ASPA di Bukit Ibam Rompin, Pahang, seluas 4,000 hektar. Apakah usaha yang dilakukan oleh Kementerian Komoditi? Saya juga ingin melihat tentang penghapusan isu pencen penjawat awam yang dibincang sepatutnya dengan matang dan dengan kesatuan sekerja serta mengambil pandangan berbagai pihak. Jangan isu ini menggusarkan khususnya golongan muda. Cadangan mengadakan skim Mujahid OKU dalam komuniti. Saya suka untuk mengemukakan cadangan supaya pihak kerajaan melalui YB Menteri Agama memperkenalkan inisiatif Mujahid OKU dalam komuniti di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Melalui satu pertemuan delegasi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, Pertis baru-baru ini, banyak input yang dikongsikan. Temeluh percaya keupayaan mereka, para penggerak OKU melalui Pertis dan beberapa NGO ini amat penting memandangkan OKU mempunyai cabaran tersendiri dalam melaksanakan tuntutan agama. Temeluh juga mendengar luahan OKU penglihatan tentang kemahiran mengurut yang melibatkan hampir 60,000 OKU. Mereka menjadikan pekerjaan mengurut sebagai sumber pendapatan mereka selama ini. Namun, kini pekerjaan mereka semakin terjejas bila pihak berkuasa secara rambang membatalkan lesen mereka yang melibatkan pekerjaan mengurut OKU penglihatan. Saya mengharapkan isu ini diambil perhatian. Akhirnya, Temeluh mohon pihak JAKWA prihatin kepada penduduk orang asli di kampung Enggang Lancang yang masih tidak mendapat bekalan elektrik sedangkan rumah mereka tidak jauh dari jalan utama menuju kawasan pelancongan, itu Kuala Gandah. Mereka juga memerlukan rumah yang selesa dan keperluan tandas. Sudah lebih 30 tahun mereka menetap di situ, tetapi kemudahan asas masih ketinggalan. Mereka juga memerlukan tangki air untuk menyimpan air bukit sebagai keperluan harian mereka. Perkara ini disuarakan kepada Temeluh kerana lawatan ke kampung tersebut baru-baru ini. Seterusnya, saya ingin menyampaikan 2 rangkap pantun. Waktu cuti ke Pekan Tak Baik, sampai di sana membeli ikan. Kebajikan rakyat sudah terabai, rakyat hidup makin tertekan. Ular sawa sungguh berbisa, bisa diubat dengan inai. Kerajaan Madani sudah biasa, buat janji tidak ditunai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.